mengundang musibah. Sebenarnya bukan musibah lah, dia bergantung kepada penerimaan seseorang. I have a lot of friends juga yang guna application online untuk cari jodoh kan, and surprisingly they are doing well dengan diorang punya partner. Ada satu kejadian tu, kita orang keluar dan dia tertinggal phone atas meja dan saya nampak ada notification masuk. Saya buka dan memang terkejut sebab ada mesej. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 16 November 2022, hari Rabu. Wanita hari ini kembali untuk siaran tengah hari anda. Apa khabar anda di rumah? Harapnya anda sihat-sihat saja dan segala apa yang direncanakan, apa yang dirancang hari ini berjalan dengan lancar. Dan pastinya ada beberapa hari saja lagi kan untuk kita teruskan bahang pengundian pada pilihan raya umum ke-15 pada 19 November ini. Tapi sebelum itu kita nak mulakan dengan wanita hari ini dengan perkongsian-perkongsian baru untuk anda. Dan pastinya kita nak menyentuh sedikitlah berkenaan dengan pilihan raya umum ke-19 ke-15 pada 19 November 2022. Kita nak kongsikan yang mana kita tahu ramai yang teruja kan, ada yang pertama kali keluar mengundi, ada yang baru merancang untuk balik kampung dan sebagainya. Apa pun kami nak anda untuk terus jaga diri anda, jaga kesihatan anda. Kalau keluar mengundi itu, bawa peralatan-peralatan anda, sanitasinya kan, jaga jarak juga. Kalau kita beratur tu, jaga jarak anda semasa kita keluar mengundi tu nanti. Betul. Betul lagi Fatin, telah pun dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita yang mana 18 dan 19 November adalah cuti umum. Jadi ini adalah untuk memberi kesempatan dan ruang juga peluang kepada kita semua untuk balik mengundi. Betul. Untuk rancang perjalanan kita pulang ke kampung dan sebagainya. Kalau macam Fatin mengundi di mana nanti? Saya di Shah Alam saja dan saya memilih untuk keluar awal. Sebab apa ya nak? Ini juga mungkin boleh dijadikan kata pengajaran juga cuaca sekarang ni kan. Kalau boleh kita selesai awal tu kita selesai awal lah. Betul. Macam saya mengundi di Kuala Kangsar Perak. Jadi 18 hari bulan ni, hari Jumaat ni saya live di Wanita hari ini. Lepas live je terus balik. Betul. Supaya untuk proses mengundi pada 19 hari bulan tu nanti tak adalah terkejar-kejar. Betul. Jadi perancangan tu sangat-sangat penting khususnya buat anda yang kalau tinggal di selatan tapi nak kena balik ke utara ataupun nak balik ke pantai timur dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat penting dari segi perancangan. Okey, baik. Fatin, masih lagi menyentuh tentang pilihan raya umum ke-15 pada 19 November ini. Dan untuk itu apa kata kalau kita saksikan rangkuman video yang mana menggambarkan tentang suasana dan juga warna-warni pandangan orang ramai. Ya, betul, berkenaan dengan pilihan raya umum. Jom kita dengarkan. Aplikasi jodoh online ni is a bit macam dangerous to me. Nowadays society zaman sekarang, Generation Z, we are more macam how do we say, kita trust applications and mobile more than kita trust macam social environment tau. Mengundang musibah. Sebenarnya bukan musibah lah, dia bergantung kepada penerimaan seseorang. Tak boleh cakap musibah juga kot. Sebenarnya dia ada positivity dan ada yang negatif juga. Sepanjang saya bergelar designer, yang saya realise that aplikasi online ni kita kena kaji selidik dan kita sendiri sebagai individu yang menggunakannya harus bertindak bijak, mengenali individu yang dia kata di alam maya, sebab secara orang kata benda ni secara short term. Susah nak bagi tahu because I have a lot of friends juga yang guna application online untuk cari jodoh kan, and surprisingly they are doing well dengan diorang punya partner, but some of them juga ada problem where macam they dapat scammer semua benda tu. So I'm not sure, it's a 50-50 punya feelings lah on that. Percaya sebabnya ramai dah bahagia je pun saya tengok. Tapi bukan saya lah. Orang lain lah, pengalaman kawan-kawan. Macam tu lah.
Itu dia pandangan orang ramai. Pasti yang tertanya-tanya kan, apa agaknya yang disuarakan pandangan mereka ini berkenaan dengan apa? Itu sebenarnya topik yang akan kita bawakan hari ini, Yana, berkenaan dengan jodoh yang orang kata berjaya di dalam talian. Betul. Aplikasi jodoh membawa musibah. Itu persoalannya pada hari ini. Tapi saya nak tanya dulu kepada Fatin. Fatin dulu bertemu dengan suami di mana dan bagaimana? Simple. Saya bekerja di tempat yang sama. Yana. Saya pergi ke satu event dan terjumpa Syahiran di event yang sama. Jadi mungkin konteksnya sedikit berbeza, tetapi saya kira kalau nak dibandingkan dengan zaman-zaman mak ayah kita dulu, yang mana shy cat, malu-malu kucing, nak berkenalan tu pun menerusi kawan ataupun menerusi ibu bapa sendiri. Tidak ada aplikasi yang boleh menghubungkan antara satu sama lain. Tetapi konteksnya sedikit berbeza apabila di tahun 2022, malah di beberapa tahun kebelakangan ini, di mana aplikasi bertemu jodoh dalam talian semakin mendapat tempat dan semakin orang kata menjadi trend lah. Betul, menjadi trend dan mendapatkan perhatian orang ramai. Betul. Jadi hari ini yang kita nak kupas bagaimana tentang perubahan dari landscape mencari jodoh itu sendiri. Kepada anda mungkin ada sebarang pengalaman berkawan dengan seseorang di dalam talian, mungkin dari segi social media ataupun aplikasi-aplikasi tertentu yang memang spesifik untuk mencari jodoh. Ayo kongsikannya bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 ataupun di laman Instagram kami WHI TV3. Iya, dan selepas ini kita akan membincangkan aplikasi jodoh mengundang musibah bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Sebelum tu, kita berhenti rehat seketika. Kita ada soal kan? Dulu kita ada soal. Musibah. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang saya dan Fatin dah war-warkan tadi, hari ini kita nak bercakap tentang aplikasi jodoh. Persoalannya, adakah aplikasi jodoh membawa musibah? Musibah, dia tak ada soal dekat situ. Sebab apa ya, kita memang tak boleh ataupun tak mampu nak lari dengan peredaran teknologi semasa. Kan? Kalau dulu ada aplikasi-aplikasi tapi sangat terhad. Nak kena pergi ke, mungkin nak pergi ke orang kata cyber cafe dan sebagainya. Tapi sekarang ni senang untuk diakses dan sebagainya. Sekarang ni kalau aku like, kalau tak aku swipe. Swipe ke sana. Okey. Tanpa kita nak membuang masa lagi kan, Yana. Kita nak terus perkenalkan tetamu kita di studio. Kita ada 3 tetamu di studio hari ini. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan selalu bersama dengan kita kan. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Melati Sumari daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Prof, apa khabar? Kembali bersua, Prof. Terima kasih, Prof, sudah bersama kami sekali lagi. Dan Fatin, seterusnya kita bersama dengan pasangan ini yang mana mereka juga baru sahaja diijab kabulkan. Selamat pengantin baru kami ucapkan. Yang mana mereka juga bertemu dalam aplikasi bertemu jodoh. Okey, kita bersama dengan Fatin Nur Sazila Amira Salman dan Ahmad Shah Ramadan Muhammad. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Tunjuk sikit inai di jari tu. Itu dia pengantin baru kita. Okey, kita sapa mereka dengan Fatin dan juga Adan. Fatin satu, Fatin dua. Fatin 2 lah. Okey. Alright, kita nak mulakan santai-santai, Prof. Untuk hari ini kita nak membuka. Memang kita tak boleh nak nafikan aplikasi ni memang wujud, sama ada yang berleluasa sekarang ni, yang kata dari segi Islamiknya pun ada juga. Memang tak boleh lari dengan peredaran teknologi. Tetapi pastinya ada kesan-kesan dari segi positifnya, dari segi negatifnya. Kalau boleh secara mukadimahnya untuk kita bukakan topik kita hari ini, Prof. Okey, tadi terima kasih Fatin. Tadi Fatin dan Yana dah sebut tentang apa aplikasi ni ada pro and cons kan. Semua perkara pun ada pro and cons. Orang yang di luar sana tak guna aplikasi pun dia cari jodoh ke secara berdepan pun sebenarnya perkahwinan itu sendiri adalah kadang-kadang kita boleh anggap macam perjudian juga. Perjudian ni bukan sebab manusia ni sifat dia akan boleh berubah. Manusia bukan macam sistem dalam kereta, dia macam tu je. So walaupun orang yang kita kahwini tu kita kenal pun tak pakai aplikasi, dia pun boleh berubah juga. So aplikasi ni adalah satu alat di mana kita nak berkenalan lah. Katalah A nak berkenalan dengan B ke, tapi dia tak tahu siapa lagi B ni kan. So dia guna ke aplikasi tu. Kita tak nafikan hari ini anak-anak muda, dia ni muda lagi kan. So jadi itulah jadi maklumat di hujung jari. Kita dah ada alat tu. So kita tengok, kita cuba. Tak salah, pada saya tak salah. Cuma sesiapa nak guna aplikasi ni dia kena ingatlah semua perkara ada pro and cons. Maknanya
ada orang yang berjaya, ada juga orang yang gagal. Seperti mana orang yang bertemu jodoh dengan cara yang lain. Jadi pentingnya pada saya orang yang nak cuba guna ni ialah dia punya kekuatan mental. Kekuatan mental. Sebab risiko tu ada. Risiko memang sentiasa ada sebab kita boleh masukkan gambar model, kita masukkan gambar siapa pelakon yang lawa-lawa kan. Benda boleh buat. Macam you sama ataupun pakai gambar you tapi you edit. Kan semua boleh. Jadi maknanya ada orang kalau dia mencari rupa paras, dia kena ingatlah mungkin dia boleh tertipu walaupun mungkin tidak. Kalau dia mencari ciri-ciri katalah harta, dia mungkin percaya, mungkin tidak. Semua tu ada. Jadi apa pun saya fikir sebagai panduan yang umum, nak guna aplikasi okey. Tapi kena juga bersediakan mental. Maknanya kalau kita pun ada tak jujur, kita juga kena expect mungkin juga orang-orang yang kita cuba kat dalam tu ada yang tidak jujur. Berbalik kepada niat lah. Betul. Kalau jumpa depan-depan mungkin berbeza. Kalau dalam aplikasi tu mungkin ada banyak filter. Bergurau je. Dan ini yang saya nak tanya kepada Fatin dan juga Adan. Betul? Okey, bertemu jodoh dalam aplikasi bertemu jodoh. Okey, Adan 25 tahun. Fatin 22 tahun. Fatin, diorang ni sebenarnya mereka ni masih lagi muda. Okey, kenapa memilih untuk mencari pasangan menerusi aplikasi? Kenapa tidak berkenalan secara orang-orang di sekeliling, di tempat kerja ataupun kenalan sendiri? Mungkin Fatin boleh mulakan dulu. Saya tengok kawan-kawan lah sebab time tu saja tengok diorang bagi idea macam carilah jodoh dekat sini apa semua. So saya try jumpa dia lah. Last sekali sangkut. Tapi dah kenal 4 tahun lepas lah. 4 tahun lepas kita dah pernah kenal. Ini menarik. Macam mana 4 tahun lepas pernah ataupun mengenali antara satu sama lain. Lepas tu macam dah tak hubungi ke macam mana? 4 tahun lepas tu kita orang kenal. Lepas tu lost contact sama 4 tahun tu. Bulan 1 tahun ni baru kita orang contact balik. Dan terus ajak Okey, saya boleh katakan jodoh tak ke mana. Kalau jodoh tak ke mana. Betul. Tapi kalau Adan sendiri boleh kongsikan pendapat Adan tentang aplikasi bertemu jodoh ni. Adan sendiri sebagai seorang lelaki pertama dan yang keduanya masih lagi muda, apa pendapat Adan tentang aplikasi mencari jodoh yang saya kira rata-rata kebanyakan anak-anak muda ataupun yang tak berapa muda pun ada akaun aplikasi mencari jodoh ni. Apa pendapat Adan? Pendapat saya lah kalau saya dah cuba dah untuk cari kat tempat kerja ke apa, tapi aplikasi tu membantulah bagi saya. Tapi saya pun kenal dia dalam tu, saya akan throwback balik lah. Akan cerita pasal yang saya kenal dia, berjumpa balik, mengingatkan dia lah. Lepas tu lama-lama tu saya dengan dia memilih untuk bertunang dulu dan terus berkahwin lah dalam tahun ni. Tapi ada rasa takut tak waktu mula-mula macam meletakkan diri di dalam sebuah aplikasi mencari jodoh yang mana kita tahu kita sendiri ni akan menarik perhatian sesiapa sahaja yang kita tidak tahu orangnya bagaimana, latar belakang keluarganya bagaimana. Fatin ada rasa takut tak? Mungkin bercerita sikit. Sebab kan sebelum kenal dia pun sebelum ada yang salah kenal dekat aplikasi juga. So kena hati-hatilah. Kalau kenal tu better kenal each other dulu. Orang kata sebelum bertemu jodoh kita bertemu. Apa ni? Tak boleh nak cakap lah kat sini. Tapi saya berminat nak tanya kepada Adan. Adakah mungkin juga kan sebab dah 4 tahun lalu dah mengenali Fatin. Ke Adan memang pergi ke aplikasi tu untuk mencari Fatin semula? Ada juga niat mencari. Sebab kalau yang aplikasi tu di dalam satu kawasan tu. Saya akan saya swipe lah untuk cari. Tu swipe. Maknanya ada like. Kalau tak like, swipe je. Gitu. Okey. Saya ada baca dekat dalam artikel ni yang mana Fatin maklumkan tak salah kita manfaatkan aplikasi ini sebaiknya untuk cari jodoh. Jangan mudah putus asa. Betul. Apa yang dimaksudkan Fatin sebenarnya? Ini maksudnya, lebih kepada ke arah yang positif lah. Betul. Macam ada yang separuh orang yang macam kawan-kawan saya ada yang kenal diorang punya cara diorang tu salah, kenal lelaki salah dan broken macam-macam lah kan. Tak semestinya semua lelaki dalam tu negatif lah. Ada yang positif, cuma kita yang kena pandai cari. Saya suka apa yang Fatin Adan kongsikan tadi. Dan ini kita melihat dari sudut pandangan positif berkenaan dengan aplikasi mencari jodoh ni kan. Prof, macam mana sebenarnya mungkin dalam kalangan masyarakat sekarang ini ada persepsi yang sedikit negatif berkenaan dengan mereka yang mempunyai akaun mencari jodoh. Lepas tu berkenalan dalam akaun, menerusi akaun ini juga. Dan ada juga yang beranggapan bahawa ini cuma untuk main-main sahaja, untuk suka-suka sahaja yang tidak akan diteruskan ataupun dilanjutkan ke jenjang pelamin. Apa pendapat Prof?
Okey, terima kasih Yana. Saya nak petik dulu ayat paling akhir tu, iaitu suka-suka. Golongan yang suka-suka tu lah yang sebenarnya tak berapa sihat. Sebab kita takut dia masukkan maklumat dia pun maklumat yang tak benar, dan dia pun jadi orang tertarik pada dia. Ada orang minat kat aku lah rupanya. Jadi mungkin dia tak bersedia. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang positif, macam apa yang diceritakan oleh Fatin Junior dan Adan, kita sini bukan tua, sini dia lebih berpengalaman. Cakap pula. Teruskan Prof. So, jadi kalau kita lihat kan, maknanya kalau mereka saya kira beginilah, dia adalah salah satu cara. Kalau kita tengok dari sudut agama contoh, dia ada macam-macam cara. Kalau kita tengok masyarakat lama, orang perempuan tak boleh propose lelaki sebab dia panggil pergi cari timba, walau tak salah pun kan. Kalau kita nak ikut kata masyarakat ni, saya fikir sudah kita tak ikut tau. Jadi sebenarnya benda tu lebih pada norma masyarakat. Dia tak ada salah betul. Tapi kalau nak guna macam yang Fatin dan Adan buatlah, maknanya walaupun mereka ni kebetulan dah pernah kenal. So kita assume dia tak pernah kenal. Maknanya mereka still kena jumpa depan-depan. Diorang ni mungkin tak ambil masa lama sebab dia dah pernah kenal. So bagi mereka yang tak pernah kenal, mereka mungkin kena ambil sedikit tempoh untuk kenal secara realiti, bukan atas talian semata-mata. Jadi saya rasa tak salah sebab itu adalah salah satu usaha. Cuma sejauh mana kebergantungan kita kepada aplikasi tu lah yang kita kena tengok. Maknanya bagi mereka nak mencari jodoh tu lah, adakah mereka terlalu bergantung, dia percaya, jadi tiba-tiba dia kecewa. Seperti saya sebut awal tadi, alangkah dunia realiti pun orang boleh kecewa. Ini kan perlu aplikasi. So jadi maknanya kita tak boleh percaya semua tu 100% sebab manusia ni macam-macam. Kan, kita tak boleh kawal manusia, tapi kita boleh kawal diri kita. Betul. Mungkin boleh jadikan medium ataupun platform permulaan sahaja kan Prof, untuk kita melangkah kepada langkah seterusnya sebelum kita berniat untuk kahwin. Tetapi lebih kepada apa yang dikongsikan Prof ini untuk mereka-mereka yang memang berniat untuk mencari pasangan dan sebagainya. Tapi Prof, ada juga dalam kalangan kita yang telah pun berumah tangga dan sebagainya menggunakan aplikasi ini untuk melepaskan kebosanan ataupun ada niat juga untuk orang kata bermain-main. Macam mana yang ada katakan. Betul. Berkenaan dengan isu ni kan Fatin, wartawan kami ada sempat membuat satu paparan yang berkaitan dengan apa yang Fatin katakan tadi. Sudah berkahwin tetapi masih lagi menggunakan aplikasi Bertemu Jodoh ni untuk bermain-main dan mungkin nak test market je Fatin. Jom kita saksikan. Impian setiap pasangan berumah tangga adalah untuk kekal hingga ke hujung nyawa. Namun, apakan daya, tidak semua kisah cinta berakhir dengan indah. Alma Nisa Kamarudin, 27 tahun, tidak menyangka perkahwinan yang baru dibina musnah di tengah jalan selepas dia mendapat tahu suaminya bermain kayu tiga di aplikasi mencari jodoh. Saya dengan bekas pasangan berkahwin pada tahun lepas dan mula perkenalan kami adalah melalui salah satu aplikasi jodoh. Masa tu dia start tegur saya dulu dan kami berkawan dalam lebih kurang 4 bulan macam tu lah. Dan saya cakap dekat dia yang saya guna aplikasi jodoh ni sebab memang saya nak cari seseorang yang betul-betul serius, yang boleh settle down sebab saya tak nak lagi cinta monyet. Jadi masa awal kita orang kahwin tu memang kami bahagia je, dilayan saya dengan baik. Cuma lepas 3 bulan lah saya nampak dia dah agak lain. Dia selalu cakap dia outstation. Saya pun percaya sebab memang dari awal-awal saya kenal memang dia selalu ada kerja dekat luar kawasan. Jadi saya memang tak ada syak apa-apa langsung. Sampailah ada satu kejadian tu, kita orang keluar dan dia tertinggal phone atas meja dan saya nampak ada notification masuk. Saya buka dan memang terkejut sebab ada mesej masuk dari aplikasi jodoh online tu. Sebab setahu saya memang dia dah delete lepas dia kenal dengan saya. Dia sendiri yang cakap dengan saya yang dan saya ni pula bukan sejenis yang suka check handphone pasangan. Jadi saya memang percaya dekat dia and I put a trust on him. Lepas tu saya tanyalah dia kenapa masih ada lagi apps tu dan dia pun masih lagi layan perempuan-perempuan dalam tu. Tapi dia cakap tu semua kawan-kawan dia and dia minta maaf and dia janji nak delete apps tu. Dia delete, memang dia delete depan saya and saya pun percaya. Tak lama lepas tu dia kantoi lagi dengan saya. Dia mesej dengan perempuan-perempuan dalam aplikasi jodoh online yang lain pula. Perasaan saya masa tu memang sangat-sangat hancur sebab banyak sangat mesej-mesej perempuan yang dilayan.
kali ni lebih teruk sampai keluar pergi Cameron sama-sama. Saya dah tak boleh terima dia lagi. Saya tanya dia tapi dengan nada yang tinggi sebab saya dah geram sangat. Saya tanya dia kenapa dia buat macam ni. Kenapa dia curang belakang saya. Ketagih sangat ke dengan perempuan online ni. Saya provoke dia dengan soalan-soalan yang sama. Sampailah dia mula angkat tangan dekat saya. Dia tampar saya sampai bibir saya pecah. Dia nak rampas phone dia sebab masa tu saya tengah pegang phone dia. Dan dia genggam tangan saya kuat sangat sampai lebam semua. Dan saya minta dia lepaskan saya sebab saya dah tak nak hidup dengan dia. Lepas tu malam tu juga saya drive pergi balai polis. Saya dah buat report sebab saya memang dah tak nak hidup dalam rumah tangga yang toksik ni. Kadang-kadang saya fikir salah ke saya kenal dengan suami dalam aplikasi jodoh ni. Tapi saya rasa benda ni salah jugalah sebab saya tak totally kenal dia. Saya kenal dia sekejap je saya terus kahwin. So memang orang cakap saya memang tak cukup betul-betul mengenali pasangan saya lah. Dahsyat sebenarnya kalau kita tengok paparan tadi. Dan mungkin kita rasa macam betul ke berlaku, rasa macam dalam drama je yang berlaku macam ni. Hakikatnya inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi kita nak tanya soalan cemas kepada Adan dan juga Fatin. Memandangkan anda berdua dah pun berkahwin, aplikasi tu dah delete ke belum? Ada dah dua-dua dah Kena pegang dah. Okey, dah tahu dah semua password apa. Okey, Prof, apa yang dikongsikan tadi tu pengakuan daripada salah seorang mangsa yang pernah pun mereka pun pernah juga mengalami alam percintaan dalam aplikasi dan sebagainya. Prof, kalau macam Fatin dan juga Adan ni, okey, mereka memang ada niat mencari pasangan untuk meneruskan kehidupan bersama dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula senario yang dikongsikan tadi tu dah kahwin tetapi ada orang kata kecurangan, cari wanita lain dan berbalik-balik semula. Macam mana dia cari isteri dia, begitu juga dia curang untuk mencari wanita lain. Kongsikan, Prof. Okey, kesian ni kita lihat tadi pasangan tadi tu, pengakuan tadi. Kalau kita lihat tadi macam yang saya ada sebut tadi, maknanya perkahwinan ini dia memang kita sebenarnya tak boleh nak ramal apa benda akan berlaku selepas perkahwinan. Mungkin pada peringkat awal si lelaki tu dia mungkin dia rasa dia bersedia untuk menjadi pasangan. Tapi benda-benda online ni kan, Fatin, Yana, kadang-kadang ada benda yang kita macam addiction sikit tau. Kan, jadi macam seronok, macam budak-budak muda main game kan, dia addict kan, dia ketagih. Jadi dia ni macam dia juga mungkin sang suami ni, bekas suami ni mungkin dia ketagih, dia seronok sebab dia mendapat perhatian. Aku dah kahwin pun ada anak, tapi mungkin orang-orang tu pun tak tahu dia dah kahwin. Risaulah macam ni. Risau topik ni. Kan, mungkin tak tahu dia dah kahwin. Dan kita juga tak nafikan, bukan saja kita tak boleh salahkan lelaki saja. Kita tengok mungkin juga ada wanita yang dia pun suka-suka. Dia rasa sebab manusia ni naluri untuk apa dipanggil companionship tu normal. Tapi macam mana you nak salurkan naluri tersebut, kan? Jadi bila kita tak nafikan di luar sana ada wanita-wanita dan juga lelaki yang memang dia suka bertukar-tukar. Jadi bila orang-orang macam ni menggunakan aplikasi dan ada orang yang jujur macam bekas isteri tadi tu, dia menjadi mangsa, dia salah satu perkara yang membawa trauma lah kepada dia. Kita pun sedih lah, tengok pun kita sedih kan. Tu jadi sebab itu bagi anak-anak muda macam, tapi dia ada sebut kesilapan dia tadi. Saya pun salah, saya tak kenal dia sangat. Nampak tak? So jadi ada orang mungkin macam dia orang ni, dia orang dah kenal sebenarnya, betul tak? Jadi dia orang dah kenal, so walaupun dia jumpa bulan 1, dia orang kahwin bulan 1 macam 10 bulan, itu pun lama. Kan? Itu pun lama, tapi dia orang dah kenal 4 tahun lepas kan. Saya ingat lagi. Tapi kalau yang ini ni dia kata dia kenal 4 bulan. Kan? Jadi 4 bulan orang daripada out of nowhere, dia memang kena kerja keras sikit untuk tahulah. Hari ini memang ramai penipu di luar sana, tak kira lelaki ke perempuan pun sebenarnya kan. Jadi kena hati-hati. Ya, maksud juga kat sini kan memang aplikasi tu medium ataupun memudahkan kita untuk berurusan mencari jodoh dan sebagainya, tetapi kita kena tahu, janganlah orang kata keterujaan, dia ni suka aku, dia ni sayang aku dan sebagainya. Itu hanya bersifat sementara. Betul. Dan saya kira berbalik juga kepada orang di sekeliling kita kan, Fatin, Adan, waktu anda berdua beritahu kepada ibu bapa, keluarga yang anda berkenalan menerusi aplikasi bertemu jodoh ni, apa yang mereka katakan? Mungkin kepada Fatin terutamanya sebab kita perempuan kan. Apa yang mereka cakap? First mak saya tanya betul ke, dia serius ke kan. Kalau serius terus masuk Minang je, kena betul-betul dulu. Sebab sekarang kan macam-macam boleh jadi, dia kata kan. Tapi saya cakap dengan ibu saya sebab saya dah kenal dia 4 tahun lepas. Alhamdulillah buat masa ni okey lah kan. So mak saya sokong lah apa yang
saya buat. Tadi awak bagi soalan cuma-cuma sekat Adan kan? Saya nak tanya Fatin, apa yang tertariknya daripada Adan ni? Sebab dia gentle kot, sebab dia ajak saya kahwin terus. Okey. Tapi kalau Adan pula, pandangan keluarga macam mana apabila beritahu bertemu dengan Fatin menerusi aplikasi, walaupun dah pernah berkenalan sebelum ni, tetapi orang kata the fact that mempunyai aplikasi bertemu jodoh ni kan, apa pandangan mereka? Mak tak ada masalah dengan aplikasi tu, dia pun tak tahu pun ada aplikasi tu. Ya kan? Cuma dia sokonglah untuk saya cakap untuk nak berkahwin dalam tahun ni lah. Tunang dulu, lepas tu baru tu berkahwin. Prof, ini yang kita katakan tadi, menggunakan aplikasi itu betul-betul untuk mencari zaujahnya. Tetapi lain pula konteksnya kalau kita bercakap tentang keburukan-keburukan yang mungkin berlaku disebabkan oleh aplikasi ni. Itu yang kita bawakan topik hari ini, membawa musibah. Kerana saya kira blind date ataupun temu janji yang kita tak kenal orang tu sebelum ni dan cuma bertemu pada waktu dan saat itu dah berlaku lama sebenarnya. Bukan dalam konteks masyarakat kita, tapi masyarakat yang sedunia pun ada dari konsep blind date ni. Mungkin Prof boleh kongsikan terlebih dahulu, kalau sekiranya nak berkenalan dengan seseorang dalam menerusi aplikasi bertemu jodoh ni sekalipun, macam mereka berdua bertuah sebab dah kenal sebelum ni. Ni kepada mereka di luar sana yang betul-betul tak kenal langsung orang ini, tak tahu bagaimana caranya dan untuk tidak ditipu. Apa yang boleh dilakukan, Prof? Satu perkara lah kan, anak-anak muda biasalah kalau orang yang pernah jatuh cinta kan, macam you all lah kan. Kalau kita dah suka dengan orang tu kan, itu perasaan yang normal bagi siapa pun kan, orang yang normal. Tetapi jangan perasaan suka itu menutup ataupun menghalang kita daripada menyiasat. So kita kena meneruskan siasatan. Pada saya lah, siasatan ni maknanya tak kira lelaki ke perempuan lah. Sebab lelaki pun kena siasat, adakah orang yang dikenali betul-betul orang yang dia rasa dia kenal. Prof, nak kahwin pun kena siasat juga. Itulah masalah. Itulah kan, maknanya dia kena siasat. Dia bukan sebab macam mana, bukan kita nak hire private investigator ke apa. Dia maknanya kalau kita kenal dia, contoh kita kenal dia daripada kampung A contoh kan. Jadi kalau tempat kerja dia kat mana, so jadi kita kalau boleh kita cari betul ke dia ni kerja kat sini. Kadang-kadang katalah wanita kan, dia cari orang yang dia rasa dia nampak berharta. Dia kata kerja kat sini, bawa kereta mewah misalnya, tapi turn out semua tu kawan punya kereta contohlah kan. You kena pastikan betul ke dia bekerja kat agensi A ni, betul tak? Jadi maknanya buat homework yang lebih lama. Begitu juga kalau dia lelaki, you kena check jugalah, kena buat kerja lebih sikit. Sebab kalau kita ada masa untuk melayari aplikasi tu, untuk mencari orang yang kita rasa kita nak, kita juga kena ada masa, kena fikir perkahwinan ni bukannya sehari dua kan, bukan sehari dua, bukan rupa paras saja. Kita boleh suka orang yang handsome, kita boleh suka orang yang cantik, tapi bila lepas perkahwinan tanggungjawab, betul tak? Tanggungjawab lebih utama. Sebab kalau orang itu cantik ke, orang tu handsome ke, tapi tidak ada tanggungjawab, tu semua dah tak ada makna dah. Benda tu dah tak tepi. Sebab itu kena kerja keras sikitlah pada saya. Kalau nak guna you kena buat kerja lebih. Bukannya you rasa dah senang dah. Betul. Tak boleh. Apa yang Prof cakap tu kan, saya teringat satu drama yang saya tengok ni, Fatin. Dalam social media dan dalam aplikasi bertemu jodoh ni ditunjuk yang dia bawa kereta. Setiap hari kereta dia bertukar-tukar, Prof. Bertukar-tukar. Setiap hari lain. Apabila dah berkenalan, baru tahu sebenarnya dia ni pemandu. Tak salah untuk jadi pemandu, tetapi salah apabila menipu mengatakan itu miliknya. Jadi ini yang kita nak elakkan. Ini yang sebenarnya kita kena jadi penyiasat. Dan saya boleh relatekan juga, Prof. Saya ada saudara juga yang mana daripada aplikasi mencari jodoh ini, dia belajar di luar negara lah. Disebabkan dari segi Islamiknya mereka tak boleh berdua-duaan dan sebagainya. Jadi ada kumpulan yang menyatukan mereka melalui aplikasi jodoh. Dan Alhamdulillah dah ada 2 orang dah anak Prof sekarang ni. Dan ini sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi ini sebaik mungkin ataupun niat sebenarnya untuk kita mencari pasangan dan sebagainya, tak salah, Prof kan? Tetapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang cuba-cuba. Ini yang kata yang main-main ataupun nak mengisi kekosongan masa tu sendiri. Okey, Prof. Mungkin kita boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya untuk mereka yang tak pernah ada aplikasi dan sebagainya. Mungkin mereka berminat untuk download dan sebagainya lah kan. Apa sebenarnya yang mereka perlu elakkan dan juga teruskan dengan matlamat sebenar?
pertama lah tadi saya rasa saya dah sebut tadi kalau dia mula sekali kan lepas dia dah download tu kan, pertama sekali janganlah terlalu meletakkan harapan yang tidak realistik lah, tidak realistik. Semua orang ada harapan tapi jangan sampai dia tidak realistik. Contoh kan manusia dia sentiasa nak yang indah-indah, betul tak? Dia nak indah-indah. Kalau perempuan mungkin dia nak lelaki yang kaya, lelaki nakkan wanita yang cantik, semua nak yang indah-indah. Jadi kita tengok kat mana adakah, jadi jangan tertipu dengan filter tu semua tu. Jangan tertipu dengan semua tu. Dan satu lagi macam saya kira saya dah sebut dah tadi juga macam lepas you mencuba tu, adakah you cuma berniat untuk suka-suka ataupun you berkenalan, katalah kat dalam tu you kenal 5 orang sekali. Kan? 5 orang tu macam janganlah put high hope dekat 5 orang ni. Tiba-tiba 5 orang ni semuanya trauma. Sebab apa you pilih nombor 1, yang nombor 2, 3, 4 kena tinggal. Dah meninggalkan kesan pula. Sebab itu kita kena ingat kalau kita tak nak orang buat kita janganlah buat kat orang kan. Tapi saya rasa balik-balik ni semua kepada individu tu, sebab dia bertanggungjawab atau tidak. Sebab itu saya kira kalau aplikasi tu dibangunkan oleh badan yang whatever lah, tak kira lah, maknanya dia bertanggungjawab, dia akan cuba membantu pasangan tu. Tapi kalau dia bebas, dia punya risiko tu sentiasa ada. Ya, betul. Setuju. Kalau kita tengok kisah-kisah kejayaan yang akhirnya ke jenjang pelamin, akhirnya antaranya adalah seperti Adan dan juga Fatin. Dan saya kira ramai lagi, malah kenalan saya sendiri pun ada beberapa orang yang bertemu menerusi aplikasi bertemu jodoh dalam talian. Dan betul macam kata Fatin, dah ada 2 orang anak dah pun sekarang ini. Okey, kita ada perkongsian di Facebook daripada penonton kita, daripada Nur Atika Syakila Rahmat, yang mana saya berkenalan semua dengan apps jodoh. Okey. Bekas suami dan juga suami sekarang rasanya atas individu. Kena pandai jaga diri sebab tak semua orang ikhlas berkenalan dengan kita. Nak tegur orang depan-depan malu. Jadinya juga apps je senang. Yang penting kena ada pendirian. Kalau rasa dah ada bau-bau percubaan menipu, tinggalkan. Jangan mudah percaya dan sayang orang, bahaya. Itu dia peringatan. Baik. Dan mungkin sedikit daripada Fatin dan juga Adan, nasihat kepada mereka di luar sana yang memang nak berkenalan seikhlasnya menerusi aplikasi, apa yang nak disampaikan Fatin? Hati-hatilah, cuma simple. Hati-hati je. Tak semua yang dekat dalam aplikasi tu ke negatif, ada yang positif. So kita kena jaga-jaga diri kita sendiri. Adan? Permaisuri hati? Kalau lelaki teruskanlah untuk sabar berjaya lah. Nampak jujur. Teruskan misi sabar berjaya. Akhirnya dapat isteri. Okey, baiklah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Melati Sumari dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, kepada Fatin Nursazila Amira Salman dan juga Ahmad Shah Ramadan Muhammad atas perkongsian pada hari ini. Saya kira tak kisahlah di mana saja kita bertemu dengan seseorang itu, sama ada secara langsung, menerusi kenalan, keluarga ataupun menerusi aplikasi bertemu jodoh dalam talian, semuanya bergantung kepada diri kita sendiri untuk ikhlas dan tetapkan matlamat itu sebaik mungkin. Jangan nak main-main ataupun suka-suka. Mungkin juga boleh ada peringatan untuk antara satu sama lain kan, isteri dan juga suami, untuk kita teruskan matlamat dalam hubungan rumah tangga itu. Dan paling penting kalau dah bertemu jodoh, delete akaun tu, jangan itu langsung yang paling kembali penting ke aplikasi tu. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita. Baik penonton, kita ingin berehat seketika, sekembali selepas ini di Wanita Hari Ini. 1,386 calon disahkan bertanding dalam PRU15. Bilangan paling ramai dicatatkan dalam sejarah pilihan raya Malaysia. Pejabat bertanding juga gairah mengetengahkan muka-muka baru. Persoalannya, adakah faktor calon atau parti yang menjadi penentu kemenangan? Nantikan Mandat Rakyat, Rabu 16 November, 9 malam, TV3. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Saya mungkin mengharapkan more opportunities untuk especially wanita-wanita sekarang. Kebanyakan mereka pun dah start bisnes, dengan buat bisnes daripada rumah ke apa kan. So at least we have the opportunity, bantuan untuk memulakan perniagaan dan some guidance, sebab kadang-kadang tu kita buat tu kebanyakan kita mungkin tidak ada background in business. So the guidance tu perlu dan konsisten. Kalau perasan sekarang semua harga
walaupun servis macam taska ke apa naik kan. So personally sebagai seorang wanita yang berkerjaya dan juga ibu kepada 2 orang anak kecil, so saya nak mungkin ada sedikit pengurangan dari segi harga taska. Saya faham kadang pengurusan taska nak bagi gaji minimum kepada pengasuh dekat taska, tapi mungkin boleh ada like macam beri subsidi kepada siapa yang hantar. Kalau macam sekarang kita hanya dapat tax relief, tapi mungkin boleh usulkan benda lain. Yang kita nampak apa misi dan visi dia untuk negara kita, kan? Dan yang boleh menarik semula pelabur-pelabur lah ke negara. Bagi saya, sebab ini adalah pertama kali saya mengundi, so saya lebih pada tengok dia punya manifesto dia, janji-janji dia apa semua. Kalau saya nak tengok orang tu, sebab saya tak tahu sangat dia macam mana, jadi saya tengok pada janji yang diorang akan buat lah untuk buat perubahan pada kawasan saya tu. Kalau bagi saya, ikut credibility lah. So, kalau para super pun kita tak tahu macam mana dia kan. So kita pilih yang boleh berwibawa lah orang kata. Kalau boleh nak sesuatu yang baru, which is muka baru dan kepimpinan yang baru, bukan bermaksud yang sekarang ni tak bagus ke apa, tapi kita nak something fresh. Mestilah kita akan pilih yang ada credibility, yang boleh laksanakan kerja kan, sebab rupa paras semata-mata. Tetapi kalau tak boleh menjalankan tanggungjawab, there's no point kita mengambil dia untuk menjadi kita punya suara. Tapi kalau dia ada credibility dan juga rupa paras, itu bonus. Okey, itu dia tadi permintaan dan juga keluh kesah golongan wanita menjelang PRU 15 yang akan berlangsung 3 hari sahaja lagi, iaitu pada 19 November ini. Dan kalau tempoh hari, saya bersama dengan tetamu ni untuk bercakap tentang kuasa dan juga amanah yang diberikan kepada pengundi muda, okey, pengundi belia. Hari ini sekali lagi saya bersama dengan beliau untuk bercakap tentang janji dan juga manifesto untuk golongan wanita. Untuk hari ini saya bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dan pensyarah kanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya. Sihat. Sihat, alhamdulillah Doktor, sihat. Sihat. Okey Doktor, macam saya cakap tadi, hari tu kita jumpa, kita nak cakap pasal pengundi muda. Okey, undi 18 dan sebagainya, peranan tanggungjawab dan juga apa yang mereka minta. Hari ini khusus untuk golongan wanita pula Doktor. Betapa pentingnya sebenarnya pengundi-pengundi wanita dalam PRU ke-15 ni. Terima kasih kepada wanita hari ini kerana sudi menjemput saya. Saya melihat bahawa 50.1% undi wanita ini sangat penting kerana kita tidak boleh ketepikan ataupun pandang ringan kepada suara wanita. Apatah lagi sebenarnya mereka merupakan tulang belakang bukan sahaja kepada keluarga tetapi juga kepada politik negara. Dengan 50.1% ini saya berpandangan kalau kita pandang enteng tentang kuasa wanita ataupun suara wanita, ini akan bagi kesan yang besar kepada undi yang akan diterima oleh parti-parti politik. Dan kita tidak boleh nafi sebenarnya undi wanita ini memberi kesan kepada parti-parti politik, khususnya bagi parti politik yang mempunyai cabang khusus dalam gabungan tersebut. Misalnya kita lihat adanya sayap wanita, ya, sayap muslimat dan sayap-sayap lain yang ada dalam setiap parti politik. Dan ini menggambarkan bahawa pentingnya ya wanita itu dalam parti politik. Dan kalau dari segi calon itu tidak sampai tahap yang kita ingini, kerana dalam PRU 15 yang lalu kita lihat tidak ada satu parti politik pun yang berjaya mencapai hingga 30% ya calon wanita. Jadi bagi saya yang bukan wanita ni pun rasa kecewa, apatah lagi bagi wanita-wanita yang di luar sana yang mahukan suara wanita itu dalam parti politik dan dicalonkan untuk menang dalam pilihan raya. Dan bagi saya itu adalah satu mesej yang jelas kepada wanita-wanita di luar sana supaya mempertimbangkan ya dengan sebaik mungkin parti yang betul-betul ada kesungguhan, yang ada niat untuk membantu agenda wanita. Tapi saya yakin sebenarnya setiap parti politik mahukan suara wanita itu luas ataupun didengari dalam setiap parti berkenaan. Tetapi saya lihat ini perlu kesungguhan ataupun political will yang perlu ditunjukkan bukan sekadar hanya di atas kertas tetapi perlu diterjemahkan ya dalam pelaksanaan dasar,
dalam tindakan atau apa saja perancangan selepas ini. Okey, baik. Menarik, Doktor. Dan saya juga tertarik untuk berkongsi sedikit sejarah tentang bagaimana wanita mula mengundi di dunia. Tahukah anda negara Eropah adalah yang pertama memperkenalkan hak mengundi untuk wanita oleh Grand Duchy of Finland pada tahun 1906. Ini adalah antara pembaharuan yang berlaku selepas kebangkitan 1905. Dan hasil daripada pilihan raya Parlimen 1907, pengundi Finland memilih 19 orang wanita sebagai ahli parlimen pertama menjadi wakil rakyat menduduki kerusi itu. Jadi, Doktor, saya lihat peranan wanita ini bukan sahaja dari sudut untuk mengundi, tetapi dari segi pencalonan dalam kerusi-kerusi yang dipertandingkan. Mungkin Doktor boleh tegaskan di sini betapa pentingnya untuk parti-parti politik ini juga untuk mengetengahkan dan meningkatkan kualiti dan juga ruang dan peluang kepada orang wanita, kaum wanita untuk bertanding dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat secara rumusannya, PRU 15 ni hanya 127 wanita yang bertanding dan dicalonkan untuk PRU 15. Dan bagi saya sebenarnya ruang itu perlu dibuka dengan seluas-luas mungkin kepada wanita. Jangan kita letakkan mereka itu hanya sekadar untuk dapat undi sahaja daripada wanita ataupun hanya meraih undi kepada calon-calon lelaki yang lain. Kerana itu tidak memadai bagi politik negara. Dan kita lihat di United Kingdom 225 daripada 649 ahli parlimen merupakan ahli parlimen wanita. Ramai. Ramai, terlalu ramai. Dan kita lihat untuk penyandang sedia ada ahli parlimen wanita di Malaysia, kita hanya ada 33 orang. Jadi bagi saya sungguh mengecewakan. Dan kenapa kita letakkan wanita itu di belakang dan kita tidak mahu suara wanita itu diketengahkan, ya, kita letak dan lantik mereka sebagai menteri-menteri kanan. Kerana kita lihat dalam 4 menteri kanan di peringkat persekutuan hari ini semua lelaki. Adakah ini menggambarkan bahawa wanita tak layak? Bagi saya itu mengecewakan dan tidak perlulah kita kesampingkan ataupun kita lihat wanita ataupun double standard terhadap wanita. Jadi bagi saya yang penting iaitu bagaimana untuk kita kejar negara-negara maju dan kita letakkan kedudukan negara kita ni setaraf dengan negara lain. Kerana kita lihat dalam masyarakat kita, wanita ini dah berjaya sebagai doktor, sebagai jurutera, malah juga terkenal sebagai mungkin dalam bidang profesional masing-masing. Dan inilah sebenarnya yang saya yakin kita tidak boleh lagi meletakkan wanita itu sebagai double standard ataupun sebagai calon yang kedua berbanding dengan hanya meletakkan lelaki sebagai calon pilihan utama. Dan ini saya yakin sebenarnya kalau kita betul-betul ada keazaman untuk mengangkat wanita dan kita meletakkan wanita itu di kedudukan yang tinggi, inilah peluangnya untuk kita revise dan kita kemaskini semula perancangan parti politik masing-masing. Betul, dan moving forward ni kita harapkan ada lebih ramai lagi calon dan juga pengundi-pengundi wanita yang tampil ke hadapan dan membuat undian tersebut. Baik, Doktor, kita nak bercakap hari ini lebih kepada manifesto, janji yang diberikan. Banyak kalau kita lihat manifesto oleh parti-parti politik yang lain dan juga dari sudut parti NGO, parti bebas. Mungkin Doktor boleh kongsikan juga betapa pentingnya manifesto ataupun janji yang diberikan kepada golongan wanita ni, Doktor. Misalnya kita lihat wanita banyak terlibat dengan aktiviti perniagaan, IKS, dan mereka juga perlu dilindungi daripada aspek kesihatan. Dan kita lihat ada beberapa gabungan parti politik, misalnya Perikatan Nasional, kemudiannya kita lihat Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Masing-masing juga mengetengahkan agenda wanita dalam manifesto mereka. Tetapi sejauh manakah fokus dan pelaksanaan itu akan diberikan oleh parti-parti politik selepas mereka mendapat kuasa PRU 15 yang akan datang? Kita tidak mahu sebenarnya manifesto ini hanya sekadar di kertas tetapi tidak diimplementasikan, tidak dilaksanakan, dan hanya sekadar apabila kalah itu menjadi satu kenangan dan tidak menjadi satu pelaksanaan kepada parti-parti politik. Sudah semestinya wanita mahukan hak-hak mereka itu, misalnya kalau kita katakan terlibat dengan perniagaan, IKS, kita berikan dana yang secukupnya, bantuan psikologi, dan kemudiannya kita buka ruang perniagaan dan pasaran yang luas kepada mereka. Itu yang mereka mahukan. Dan dalam konteks penjagaan anak, kesihatan, kerana wanita dan anak ini mereka sangat rapat dan mereka sangat terkesan. Sekiranya peluang ataupun bantuan diberikan oleh kerajaan dengan memfokuskan bagaimana misalnya isu taska, misalnya isu melibatkan kos untuk menghantar anak ke pusat jagaan. Jadi perkara-perkara ini bagi saya
perlu dilihat bukan sahaja oleh wanita itu sendiri, oleh ahli parlimen wanita itu sendiri, tetapi keseluruhan kerajaan perlu memfokuskan semula bahawa mereka ini melihat wanita sebagai keutamaan dalam kehidupan. Bukan hanya sekadar bantuan daripada belakang, tetapi wanita itu merupakan tulang belakang di belakang setiap lelaki. Betul tu. Saya suka apa yang doktor katakan tadi. Dan doktor, apa sebenarnya yang perlu dititik beratkan ataupun diambil kira oleh pengundi-pengundi wanita menjelang PRU 15 nanti? Mungkin ada sesuatu spesifik yang mereka lihat untuk membuat undian nanti? Jangan sekadar lihat dari segi rupa paras sahaja. Risaulah doktor kalau rupa paras sahaja. Jangan begitu, kerana kita itu menimbulkan kesukaran kerana apabila kita masuk ke pusat pengundian nanti tidak ada gambar calon untuk diundi, hanya meletakkan nama dan parti yang mereka wakili. Jadi bagi saya yang pertama, kita tidak boleh tolak sebenarnya kalau nak katakan lihat rupa paras, tetapi jangan ambil sepenuhnya rupa paras itu sebagai keutamaan penting untuk mengundi dalam pilihan raya. Kita kena lihat bagaimana kempen-kempen, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan yang penting bagaimana mereka itu ada semangat dan sayang kepada negara, dan pada waktu yang sama boleh bekerja dengan semua pihak. Jangan hanya sekadar masuk sebagai calon bebas tetapi tidak ada satu agenda yang penting untuk nak dibawa dalam PRU 15 yang akan datang. Bagi saya, kita lihat berapa ramai calon bebas wanita itu ada. Mesti timbul persoalan. Kenapa calon wanita ini nak bertanding bebas? Adakah tidak diberi ruang dalam parti politik? Ya, jadi saya lihat mesti ada kelemahan-kelemahan tertentu dalam proses pencalonan, dan saya juga suka kalau satu hari nanti mungkin PRU 16, PRU 17 kita ada parti untuk wanita yang khusus untuk wanita itu sendiri, kerana kalau dalam parti politik itu sendiri mereka ada keahlian wanita puteri, tetapi apabila menjelang PRU 16-17 nama ataupun peratusan wanita yang nak dicalonkan itu rendah, mengapa terus kekal dalam parti politik? Betul juga. Tubuh satu parti politik yang baru khusus untuk wanita, perjuangkan hak-hak wanita dan dapat sokongan yang besar daripada akar umbi. Wow, menarik apa yang dikatakan oleh doktor tadi. Harap adalah yang melihat siaran hari ini dan mungkin boleh melaksanakan apa yang dicadangkan tadi. Okey, baik doktor, di hujung perbincangan kita ni mungkin ada nasihat serta pesanan kepada pengundi-pengundi wanita menjelang PRU nanti. Secara ringkas doktor, silakan. Saya yakin sebenarnya pengundi wanita, ibu-ibu, kakak-kakak, saudari di luar sana mempunyai satu semangat yang luar biasa dan sayang kepada negara. PRU 15 ini merupakan platform kepada kita untuk menentukan siapakah yang akan mentadbir dengan begitu baik selepas ini. Dan mereka, ibu-ibu kita ini ada suara bukan saja di dapur, tetapi ada suara dalam kereta, ada suara dalam rumah. Dan juga kewangan keluarga. Jadi gunakan kuasa tersebut untuk memberi pencerahan kepada anak-anak, meyakinkan anak-anak bahawa mereka melakukan pilihan yang tepat. Kalau saya bercakap tentang soal negara, saya rasa sebab dan rasa sayang kepada negara kerana negara ini kita punya, kita tentukan masa depan kepada negara. Betul, dan saya juga sebagai pengundi wanita melihat manifesto dan juga latar belakang calon itu nanti untuk saya buat keputusan mengundi. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dan pensyarakanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum doktor, terima kasih. Salam. Baik, kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti saya akan bergabung semula dengan Fatin Hamimah. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Berbagi beberapa hari lagi sebelum PRU 15 menjelang, untuk rakyat Malaysia menunaikan tanggungjawab kepada negara bagi memilih teraju untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Keprihatinan sentiasa berbakti, mendengar dan menjadi suara rakyat, itu antara calon pemimpin yang diinginkan semua. Semalam bertempat di Padang Permainan Sri Perlis II Datuk Keramat berlangsungnya satu majlis jelajah santai dalam sesi ramah mesra bersama Datuk Johari Gani, anjuran anak-anak keramat yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi memberi sokongan kepada calon parlimen Titi Wangsa itu. Meriah lah, saya first time ni. Sebelum ni macam tak ada lagi kan. Masa PRU sebelum ni
mungkin ada tapi saya tak join lah. Tapi memang nampak meriah lah. So sebenarnya Datuk Johor ni bagus lah orang dia. Dia memang jaga kawasan ni. Especially orang-orang tua. Jadi sepanjang saya duduk sini memang saya nampak sumbangan-sumbangan dan kerja-kerja beliau pada penduduk sini memang bagus lah. Okay, pandangan peribadi pada saya setakat yang saya duduk di sini, alhamdulillah lah banyak dia beri sumbangan dan juga bantuan lah. Tak ada, ini adalah merupakan salah satu daripada event. Memang saya susun bersama dengan anak muda di Keramat. Tiap malam kalau tengok saya akan ada program. Saya tak pernah miss start mula kita berkempen. Bila kita nak memilih wakil rakyat ni, while kita read a lot of things, dengar banyak benda, akhirnya pulang kepada pengundi itu. Dia kena fikir dulu, analyse, track record, then decide. Bukan decide, kemudian kita fikir. Masa itu dah lambat. Sebab nak tukar ni, dia ambil masa lagi 5 tahun. Wanita kanak-kanak dan wanita kanak-kanak ni adalah progress yang continuously kita buat program dengan dia orang. Daripada program ni, sebenarnya that engagement kita tahu apa yang dia nak. Kan? Contoh dekat kawasan ni kan, dia punya masalah bila dewan yang ada kat sini tu terbakar, dia tak boleh pakai. Bila dia tak boleh pakai, wanita-wanita ni dia selalu pergi buat kelas mengaji. Kan? Dah tak ada dewan. Rosak tak perlu repair. Tak ada orang nak cerita pasal repair dewan. Benda basic tau. Tetapi dia boleh bawa semua wanita-wanita di kawasan ni. Bila suami pergi kerja ke anak dah pergi kerja ke, dia boleh masuk dalam tu ada kawan. Dia tak duduk kat rumah seorang-seorang. So ini, kadang-kadang dia pergi pakai stage tu. Duduk kat stage dengan ramai pun. Mengaji ke apa. But tak kondusif lah, dewan ada. Kan? Ini nak kena tengok. Fatin, saya kira selain daripada melihat latar belakang calon, lepas tu manifesto yang dijanjikan, saya kira penting juga untuk pengundi-pengundi semua cek ataupun periksa tarikh paling penting dan juga tempat ataupun lokasi untuk kita mengundi nanti supaya tak berlaku masalah waktu nak mengundi tu nanti. Bawa hand sanitizer, lepas tu pakai pelitup muka, lepas tu kalau boleh jaga penjarakan sosial tu adalah lebih digalakkan. Betul lah. Hati-hati, tenang-tenang sahaja 19 hari bulan ni, okey? Dan esok pastinya wanita hari ini akan kembali lagi bersama dengan Yana. Betul. Dan kita akan membawakan topik seram-seram topik minggu ni. Kita akan bawakan topik curang. Kita nak tahulah kan sejauh mana kita boleh memahami ataupun apa yang perlu kita elakkan dalam rumah tangga untuk kita elakkan kata kecurangan dan sebagainya. Betul. Dan lebih penting apa antara red flags ataupun perkara-perkara yang membuatkan kita boleh berasa gusar tentang pasangan kita, adakah ada kecurangan ataupun tidak. Kepada anda, ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini dan juga follow kami di akaun Instagram dan juga TikTok WHI TV3. Untuk hari ini, saya dan Fatin undurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sudi setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Stay safe semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bijak mengatur mengurus watanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Usahawati aliran masa kini dia menyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus watawanya.